Jadi pada hari ini saya akan membentangkan projek penciptaan permainan kewangan saya. Okey, jadi ini adalah isi kandungan bagi pembentangan hari ini. Okey, yang pertama sekali kita lihat kepada pengenalan. Seterusnya objektif permainan. Yang ketiga elemen permainan. Yang keempat proses penghasilan. Yang kelima pengurusan permainan. Dan seterusnya yang terakhir adalah kekuatan dan kelemahan permainan. Okey, jadi ini adalah saya punya penciptaan permainan kewangan. Okey, jadi jika dilihat pada ni, okey, ini adalah saya punya permainan kewangan. Okey, saya memberi nama permainan kewangan ini adalah Ubica. Okey, Ubica yang bermaksud unicorn bijak kewangan. Okey, jadi untuk sasaran pemain bagi permainan ini adalah murid-murid yang berumur 4 hingga 6 tahun. Okey, konsep asas permainan ini adalah daripada permainan monopoli dan idea asasnya adalah daripada animasi My Little Pony. Jadi ini adalah My Little Pony iaitu unicorn, okey, dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kepada objektif permainan. Yang pertama, menguji tahap pengetahuan pengurusan kewangan pemain. Okey, jadi melalui permainan ini, okey, kita sebagai guru dapat lihat sejauh manakah pemain ataupun murid-murid ini mempunyai pengetahuan asas terhadap dalam permainan ini. Okey, secara asasnya soalan-soalan yang diuji adalah soalan-soalan asas yang soalan-soalan asas mengenai pengurusan kewangan lah. Okey, seterusnya mendedahkan pemain kepada kemahiran merancang kewangan. Okey, jadi sekiranya jika pemain itu pengetahuan dia kurang terhadap pengurusan kewangan, jadi permainan ini mendedahkan kepada pemain tersebut ataupun kepada murid tersebut akan beberapa aspek penting ataupun perkara penting dalam pengurusan kewangan. Okey, yang ketiga, menggalakkan pemain untuk berfikir secara rasional dan bijak. Okey, hal ini kerana dalam permainan monopoli ini, okey, pemain ni dia perlu membuat keputusan. Jadi keputusan tu kat mana perlu buat? Okey, keputusan tu contohlah saya bagi contoh, kalau pemain tu dia dapat kad peluang. Okey, dia dapat kad peluang. Dia putar roda magic dan dia dapat kad peluang. Jadi kad peluang tersebut memberi tawaran kepada pemain supaya memberi tawaran untuk pemain tersebut mendapat 10,000. Jadi kalau tawaran tersebut, pemain tersebut perlu berfikir untuk menggunakan 10,000 itu sama ada untuk melabur ataupun berbelanja. Jadi dekat situ kita boleh lihat iaitu menggalakkan pemain untuk berfikir secara rasional dan bijak. Okey, yang terakhir adalah mendedahkan pemain dengan jenis pelaburan dan sebagainya. Okey, kalau dilihat dekat sini, okey, jenis pelaburan adalah yang berwarna hijau. Jadi kat sini adalah tabung haji. Jadi kat sini adalah pelaburan emas, pelaburan perfilman. Ini SPDD, ini adalah rumah. Jadi mungkin pemain-pemain kurang pengetahuan ataupun tidak tahu. Jadi apabila adanya monopoli ini, pemain akan mendapat ilmu baru ataupun pengetahuan baru melalui monopoli ini. Okey, seterusnya elemen permainan. Okey, 4 elemen permainan yang diterapkan dalam monopoli ini, dalam Ubica ini, iaitu yang pertama adalah pelaburan. Okey, pertama sekali adalah tabung haji, seperti saya sebut tadi, tabung haji, perfilman, emas, SPDD dan juga rumah. Okey, elemen yang kedua adalah pengurusan kredit, iaitu yang pertama kad kredit, kereta, perabot, pinjaman, perabot dan pinjaman peribadi. Jadi kalau kad kredit adalah hutang kad kredit lah. Kalau kereta ini adalah pinjaman kereta lah yang kita bayar bulan-bulan. Itulah. Biasanya adalah perabot. Okey, perabot ni saya menggunakan IKEA sebab IKEA juga menggunakan inisiatif pinjaman kredit lah untuk dia punya pelanggan. Okey, seterusnya adalah pinjaman peribadi. Okey, yang ketiga adalah simpanan. Okey, simpanan saya menggunakan 4 iaitu tabung pelbagai guna. Okey, tabung pelbagai guna ni misal katalah
tabung bagi benda ni misalkan telah pemain tersebut ataupun murid tersebut simpan untuk membeli basikal, untuk membeli baju, untuk membeli mainan dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah pendidikan. Jadi pendidikan ini mungkin ataupun pendidikan itu mungkin murid simpan untuk sekarang saya bagi situasi, contohnya murid sedang berada di tahun 5. Jadi tabung pendidikan itu murid simpan untuk beli buku-buku latihan, untuk beli buku-buku rujukan dan sebagainya lah. Okey, yang ketiga adalah tabung simpanan kecemasan. Jadi tabung simpanan kecemasan ni mungkin murid itu sendiri boleh guna untuk sekiranya sakit ataupun murid-murid nak beli kehendak dia, begitulah. Okey, masa saya keperluan, maafkan saya. Okey, seterusnya simpanan BSN Smart Junior. Jadi BSN Smart Junior ni adalah simpanan untuk masa depan. Maksudnya kalau murid berumur 10 tahun, jadi murid boleh simpan atau pemain boleh simpan dan boleh gunakannya untuk masa hadapan. Itu masa hadapan untuk masuk universiti lah dan sebagainya. Okey, elemen yang keempat adalah hutang. Jadi saya menggunakan 5 hutang lah. Okey, pertama sekali adalah permainan atas talian. Okey, jadi permainan atas talian ini, permainan atas talian ini saya bagi sebagai contoh macam kalau kita main Mobile Legend, dia nak beli diamond dan sebagainya. Lepas tu untuk Roblox nak beli peralatan-peralatan, dan Free Fire, macam itulah nak beli peralatan perang dan sebagainya. Okey, jadi itu adalah murid tu perlu ini dapat menguji ataupun memberi pengetahuan kepada murid lah. Seterusnya membeli belah. Okay, kenapa membeli belah ini dikategorikan sebagai hutang? Contoh dia, murid ni dia pinjam kepada adik-beradik ataupun pakcik-makcik dia ataupun kawan-kawan dia untuk dia membeli belah. Okay, yang ketiga adalah iPad. Jadi murid ni dia hutang iPad ataupun dia menggunakan iPad, mungkin dia membeli iPad tapi menggunakan wang kakaknya, abangnya. Jadi situ adalah hutang. Okay, seterusnya adalah Netflix. Okay, jadi Netflix ni kita kena, bila pemain ni langgan Netflix, dia perlu bayar bulan-bulan lah, RM10 lah di sini. Kalau di dalam permainan ini adalah RM10. Okay, seterusnya kantin sekolah. Okay, jadi hutang dekat kantin sekolah ni macam mana? Okay, contohnya murid tu membeli nugget tapi tak cukup RM1. Jadi dia hutang dekat kantin sekolah. Okay. Okay, seterusnya adalah watak pemain. Okay. Okay, watak pemain dalam permainan Monopoly ini ada 4. Okay, ini adalah berdasarkan cerita ataupun animasi unicorn lah, animasi My Little Pony, iaitu Twilight Sparkle, Applejack, Pinkie Pie dan Rainbow Dash. Okay, dan Rainbow Dash. Okay. Okay, saya akan terangkan mengapa saya meletakkan jumlah wang di bawah watak-watak pemain ini. Okay, sebenarnya kita lihat kepada proses penghasilan bahan permainan. Okay, yang pertama sekali adalah token mata. Okay, pertama sekali adalah token mata. Yang kedua adalah duit. Okay, duit. Seterusnya adalah dadu dan juga unicorn. Dadu dan unicorn ni adalah, okay, dadu dan juga unicorn ni adalah unicorn watak pemain tadi lah, yang Rainbow Dash, Applejack dan Twilight Sparkle tadi lah. Okay, yang ketiga adalah, yang keempat adalah kad kewangan. Okay, jadi ini adalah kad kewangan. Jadi kad kewangan ni digunakan untuk menyimpan aliran wang pemain lah. Okay. Seterusnya adalah roda magic. Okay, ini adalah roda magic. Kita dapat isi sini, boleh pusing. Okay, dan yang terakhir adalah kad arahan. Okay, kad arahan tu macam pelaburan. Okay, inilah kad arahan dia. Kad pelaburan, simpanan, kredit dan juga hutang. Okay, seterusnya kita lihat kepada pengurusan permainan. Okay, kita lihat dulu kepada syarat permainan. Okay, jumlah pemain adalah seramai 4 orang pemain dan juga seorang pengurus. Okay, jadi kalau kurang daripada 4 orang pemain dan tak ada pengurus, maka permainan ini tak boleh dijalankan. Okay, seterusnya adalah masa permainan. Okay, masa permainan adalah minimum 15 minit dan juga maksimum 45 minit. So, mana kata kalau 45 minit tu kena stop dah. Okay, lepas tu untuk kita menilai siapa pemenangnya. Seterusnya apa
aliran wang yang bergerak dan masuk, pemain perlu rekodkan dalam rekod kewangan ini. Okey, saya bagi contoh. Sebagai contohnya, pemain melabur sebanyak 10,000. Jadi dia perlu lekat pelaburan dia, token mata, dia perlu rekodkan token mata di bahagian pelaburan lah. Okey, warna biru dekat sini. Lepas tu untuk warna kuning keuntungan pelaburan. Untuk simpanan warna hijau, untuk hutang warna merah dan juga kredit warna oranye. Okey, jadi kita nak tengok pemenang dia macam ni. Okey, kita akan tengok yang mana paling banyak. Okey, seandainya pemain Applejack. Jadi Applejack dia dapat token yang paling banyak dekat simpanan keuntungan dan pelaburan, maka dia adalah pemenang. Kalau macam kita bandingkan Applejack dengan Sparkle, dengan Twilight Sparkle. Twilight Sparkle dia banyak Twilight Sparkle dengan Applejack, dia punya token mata untuk keuntungan pelaburan dan juga simpanan dan pelaburan sama banyak. Tapi Applejack dia punya token untuk hutang dan kredit adalah lebih kurang daripada Twilight Sparkle. Jadi pemenangnya adalah Applejack. Okey, begitulah kita nak nilai pemenang. Okey, seterusnya cara bermain. Okey, setiap pemain, mula-mula sekali, setiap pemain perlu memutar dadu untuk menentukan giliran, watak dan jumlah wang yang diperoleh. Okey. Seandainya kita putar dadu, kita putar dadu. Okey, pemain pertama putar dadu. Okey, pemain pertama putar dadu dan pemain pertama mendapat 6. Manakala pemain kedua putar dadu mendapat 5. Pemain ketiga putar dadu dapat 4. Pemain keempat putar dadu dapat 2. Okey, jadi kita ambil 6, 5, 4, 2. Okey, jadi pemain pertama tadi dia akan memegang watak pemain Twilight Sparkle. Jadi pemain pertama tu akan mendapat wang pemula sebanyak RM760, manakala pemain kedua yang mendapat putaran dadu sebanyak 5 mata akan memegang watak Applejack dan mendapat wang pemula sebanyak RM51,760. Dan begitulah yang selepasnya. Okey, itu cara bermain pertama. Mula-mula sekali kita tentukan watak. Mula-mula sekali kita putar dadu untuk tentukan giliran, watak dan juga jumlah wang. Jadi watak yang paling banyak wang dia akan mulakan dululah giliran dia akan bergerak dululah. Okey, cara bermain yang kedua, terdapat 4 jenis petak hentian, iaitu pelaburan, simpanan, kredit dan hutang. Okey, pemain perlu mengambil kad magic berdasarkan warna dan nombor petak hentian. Okey, seandainya pemain dia putar dadu. Lepas tu pemain ni dia putar dadu dan dia dapat 4. Jadi dia berhentilah dekat nombor 4 ni kan. Dia berhenti kat nombor 4 ni. Okey, nombor petak hentian nombor 4 ni adalah petak warna oranye dan juga bernombor 4. Jadi pemain ambillah petak yang keempat. Okey, ambil ke arahan petak nombor 4 dan juga warna oranye. Jadi pemain perlu membaca arahan di belakang kad ini. Okey, begitulah. Okey, pemain harus membuat keputusan membayar atau akan menerima wang ketika di petak hentian. Okey. Langkah seterusnya itu langkah ketiga. Okey, sekiranya pemain berhenti di tapak roda magic, pemain perlu memutar roda magic untuk mendapatkan peluang atau nasib. Okey, jadi ini adalah roda magic. Jadi seandainya pemain putar dadu dan dia berhenti dekat roda magic, tapak hentian roda magic kan. Jadi pemain pun putar dan dia dapat nasib 5. So, jadi pemain kena ambillah kad nasib bernombor 5. Okey, nanti kalau dalam permainan sebenar, kad nasib akan diletakkan di sini dan kad peluang akan diletakkan di sini lah. Jadi pemain pun ambil kad nasib nombor 5 dan membaca apakah nasib pemain tersebut, sama ada perlu bayar ke, melabur ke, menerima
dan sebagainya lah. Okey, yang seterusnya, setiap pemain diberi kad kewangan untuk menyimpan token mata masing-masing. Okey, jadi inilah token rekod kewangan tu. Okey, token pelaburan adalah berwarna hijau. Okey, ini adalah warna hijau. Ni warna hijau, token pelaburan warna hijau. Keuntungan pelaburan warna kuning, simpanan biru, hutang merah dan untuk kredit adalah warna oranye. Okey, seterusnya, setiap aliran wang pemain perlu direkodkan dalam kad kewangan. Okey. Pendapatan tambahan pemain berjumlah 1000 iaitu setiap kali melepasi petak bola. Okey, jadi kalau pemain main. Okey, kalau dia lepas petak bola kat sini dia akan dapat 1000. Dia main dia lepas petak bola dia akan dapat 1000. Okey, seterusnya adalah kekuatan dan kelemahan permainan. Ini adalah yang terakhir. Okey, kekuatan permainan yang diciptakan oleh saya ini adalah mudah untuk dihasilkan. Okey, saya mengambil masa lebih kurang 2 hari saja untuk menghasilkan permainan ini. Dan dia mudahlah. Yang kedua ialah selamat digunakan. Kenapa selamat? Sebab tak ada sebarang benda-benda tajam ataupun menggunakan peralatan tajam dalam permainan saya ini. Yang ketiga, relevan untuk pemain sasaran, iaitu target saya adalah murid tahun 4 hingga tahun 6. Okey, kelemahan dia, saiz papan permainan yang agak besar dan ia ini menyebabkan sukarlah untuk dibawa ke mana sahaja. Memerlukan bantuan lah. Okey, yang kedua, tema permainan lebih kepada sifat kanak-kanak perempuan sebab dia adalah unicorn, iaitu Marita Pony. Jadi dia lebih kepada cenderung kepada kanak-kanak perempuan. Begitulah. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.